2. Tulis ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Jadi sekarang kita tahu bila, nampak tak, kita akan cari garis yang menutupi kawasan tu. Kalau rantau tu bentuk 3 segi, mesti ada 3 garis. Jadi kita kena cari 3 garis. Kita tahu kalau lagi besar lagi kecil tak ada sama dengan garis putus. Kalau lagi besar ada sama dengan, kecil sama dengan, kita garis padu. Okey, jadi sekarang kita tengok. Kita kena tahu dia ni garis putus, garis padu, baru kita decide dia dekat kawasan atas graf atau kawasan bawah graf. Menghala ke bawah atau menghala ke atas. Jadi untuk A ni nampak, kita tahu kita ada titik je dia bagi. Titik boleh buat garis. Tapi sebelum ni kita tengok yang ni. Dia garis pertama ialah yang ni. Nampak tak? Bila tengok yang ni, ini ialah garis Y sama dengan kosong. Kita boleh tengok dia atas garis Y sama dengan kosong. Dan ini garis padu. Bila atas daripada Y sama dengan kosong, Y lagi besar sama dengan kosong. Okey, ni yang pertama. Okey. Lepas tu kita buat yang senang dulu lah. Kita yang nampak ni, nampak tak, ni garis dekat negatif 4. Garis ni X sama dengan negatif 4. Kita tengok dia menghala ke kanan. Bila kanan maksudnya lagi besar. Bila lagi besar, X lagi besar. Okey, ada sama dengan? Tak ada. Kenapa? Sebab ni garis putus-putus. Okey. Sekarang yang ketiga, kita ada titik ni negatif 42, negatif 42. Okay. Kita tahu ni mula kosong. Jadi bila ada macam ni, kita boleh buat persamaan lah. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Jadi sekarang bila kosong, C ni sama dengan kosong. Betul? Jadi kita boleh ganti untuk dapat M. Bila Y sama dengan 2, M sama dengan M tak tahu, negatif 4. M sama dengan 2 bahagi negatif 4. Sama dengan negatif 1/2. Jadi Y sama dengan M negatif 1/2 X. Jadi kita punya garis ni, sini Y sama dengan negatif 1/2 X. Okey, sekarang kita tengok dia ni dekat bawah graf. Kawasan berlorek ni bawah graf ke menghala ke atas? Dia menghala ke bawah, nampak bawah graf. Bila bawah maksudnya lagi kecil. Jadi Y lagi kecil ada sama dengan? Tak ada. Kenapa? Sebab ni garis padu. Jadi kurang daripada negatif 1/2 X. Okey. Okey, B. Tengok sekarang ni yang tutup ni ada 3 kawasan. Mula-mula yang bawah ni, yang ni. Sini Y sama dengan kosong. Jadi dia kawasan atas daripada line 2, Y sama dengan kosong. Jadi Y lagi besar sama dengan kosong. Ni semua garis padu. Jadi semua ada sama dengan. Okey. Ini yang pertama. Lepas tu yang ni. Jadi yang ni kita tengok kita ada, sini ialah 04, sini ialah 30. Jadi kita boleh cari M. M sama dengan, jadi dia punya M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 Y2. Kalau kita ambil 4, X2 tolak X1 sama dengan Y2. Okey, sekarang yang ni dengan yang ni. Ni titik pertama, ni titik kedua kan. Jadi kita sinilah. Jadi 0 tolak 4 0 tolak 4, 3 tolak 0. Jadi negatif 4/3 ataupun negatif 4/3 lah. Okey, ataupun kita boleh nampak kalau nak cari M, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Kita boleh nampak ni kan pintasan dengan pintasan. Jadi negatif pintasan Y 4, pintasan X 3, sama juga. Okey, jadi kita dah ada dia punya ni. Dan kita nampak pintasan dia dekat 4. Jadi Y sama dengan M negatif 4/3 X. Pintasan dia tambah 4. Nampak? Okey, sekarang kita dah ada dia punya persamaan. Y sama dengan negatif 4/3 X tambah 4. So kita tengok yang berlorek ni kat bawah, menghala ke bawah ke menghala ke atas. Kita boleh nampak dia menghala ke bawah, betul? Dekat kawasan bawah kan.
Bila kawasan bawah, maksudnya lagi kecil. Y lagi kecil daripada negatif 4/3x tambah 4. Lepas tu yang ketiga ni pun sama, ada 2 titik. Negatif 2 kosong dengan kosong 4. Jadi M sama dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y ialah 4 bahagi pintasan X. Pintasan X ialah negatif 2. Negatif dengan negatif jadi positif. 4 bahagi 2 dapat 2. Pintasan Y dia ialah 4. Jadi Y sama dengan MX tambah C kan. Jadi 2x, C dia ialah 4. Okay, jadi kita tahu yang biru ni Y sama dengan 2x tambah 4. Lepas tu kita kena tahu dia ni kawasan bawah ke atas. Kita tengok dia menghala ke bawah. Nampak? Ni graf ni menghala ke atas. Ni menghala ke bawah. Jadi dia ni menghala ke bawah. Bila menghala ke bawah, Y lagi kecil. Ada sama dengan tak? Ada. Kenapa? Sebab garisan padu. Jadi nampak garisan padu ada sama dengan. Jadi ini ialah 2x tambah 4. Okey, C. Jadi kita tengok sekarang ni C ni ada 4 tau. 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 persamaan yang kita cari. Maksudnya rantau ni ada dalam antara 4 garisan. Jadi kita boleh tengok garisan pertama yang ni lah. Yang ni Y sama dengan 0. Dia dekat bawah, Y sama dengan 0. Jadi bila dekat bawah, Y lagi kecil sama dengan 0. Sebab kalau tengok semua garisan padu. Lepas tu garisan kedua yang ni. Nampak ni ialah X sama dengan 0. Betul? Jadi dia sebelah kanan. Bila sebelah kanan lagi besar, X lagi besar dari 0. Okey, lepas tu nak cari ketiga dengan keempat. Okey, jadi kalau tengok ni kita dah ada garis yang pertama ni, kita ada 2 titik. Negatif 0, negatif 1 dengan 1, 0. Jadi kita boleh cari dia punya M. M sama dengan, okey, nak cari garis lurus ni ada banyak cara. Nak guna cara maths boleh, nak guna cara matematik moden pun boleh. Tapi saya ajar cara matematik moden lah. Okey, so yang ni, okey, so yang ni M sama dengan negatif pintasan Y. Okey, pintasan Y bahagi pintasan X. Jadi negatif pintasan Y ialah negatif 1. Pintasan X ialah 1. Jadi negatif, positif, 1. M sama dengan 1. Pintasan dia, C dia sama dengan negatif 1. Jadi Y sama dengan M1. Tak tulis pun tak apa. C ialah tolak 1. Jadi yang atas ni, Y sama dengan X tolak 1. Jadi kita tengok yang berlorek ni menghala ke bawah garis ni kan. Bila dia ke bawah, jadi Y menghala lagi kecil ada sama dengan sebab garis padu X tolak 1. Okey, lepas tu yang bawah ni pun sama, ada 2 titik. Negatif 2 dengan 3. Jadi kita boleh cari M. M sama dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y ialah negatif 2. Pintasan X ialah 3. Negatif, jadi positif 2/3. C dia kita nampak negatif 2. Jadi Y sama dengan MX plus C tambah C. Y sama dengan 2/3X. C ialah tolak 2. Jadi ini ialah Y sama dengan 2/3X tolak 2. Okey, sekarang kita tengok yang berlorek ni menghala ke atas atau menghala ke bawah. Kita tengok dia ni menghala ke atas. Bila menghala ke atas, dia lagi besar. Y lagi besar. Dia ada sama dengan sebab garis padu 2/3x tolak 2.